Baik, apa yang anda lihat ialah slide yang berkaitan dengan ucapan penggulungan. Kalau sebelum ni anda belajar bagaimana cara nak membidas, okay, bidasan, alright, daripada aspek pihak kerajaan dan juga pembangkang. Jadi lepas sebaik saja bidas, kita akan ada satu sesi yang dinamakan penggulungan. Penggulungan ini ialah sesi untuk merumus, okay, merumus dalam perdebatan. Jadi ucapan penggulungan adalah satu ucapan yang penting sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kebanyakan orang dia dah tak dengar dah ucapan penggulungan ni. Tapi bagi pendebat, ucapan penggulungan ni adalah ibarat seperti talian hayat. Maksudnya orang kata apa? Satu peluang lagi untuk betul-betul membuktikan kes dia tu adalah benar. Sebab saya dah kata pada awak, sebenarnya kedua-dua pihak, kerajaan atau pembangkang, dua-dua tu betul. Okey, dua-dua tu betul membawa stand yang sama. Cuma siapa yang lebih membuktikannya. Jadi, ucapan penggulungan adalah satu platform untuk benar-benar membuktikan kes dia inilah yang benar. Okey, berbanding kes yang sebelum ni. Ataupun berbanding dengan kes pihak seberang sana. Itu maksud dia. Ataupun mungkin ada satu keadaan di mana kes dia ni telah ditwist. Twist tau, diputar belik. Okay? Ataupun telah roboh. Ataupun telah di-attack, hancur. Jadi ucapan penggulungan adalah untuk menaikkan balik kes dia. Okay? Itu adalah satu platform yang penting lah untuk pendebat. Alright? Untuk pendebat. Jadi kita lihat apa yang dimaksudkan sebagai penggulungan. Penggulungan ialah penutup kepada segala hujah dan bidasan yang telah disampaikan sewaktu ucapan substantif dan ucapan bidasan. Ucapan substantif merangkumi perbentangan konsep dan juga hujah. Okey, jadi dia penutup kepada hujah dan bidasan yang telah disampaikan dan merupakan rumusan tentang pendirian pembahas mengenai isu-isu yang dibahaskan. Maksudnya ialah dia lebih kepada simplify, dia lebih kepada summarize. Okey, apa kes yang anda telah kemukakan dan awak ringkaskan balik. Okey, kes keseluruhan daripada yang pertama Perdana Menteri hinggalah yang terakhir iaitu Menteri Pertahanan. Samalah juga dengan pembangkang. Ketua pembangkang hinggalah menteri pembidas itu, menteri kedua itu, jadi dia akan rumus. Sebenarnya kes kami ni bawa begini. So dia tunjuk satu demi satu. Jadi dalam aspek ini, pendebat yang menggulung hanya menyatakan isu-isu yang ditimbulkan oleh kedua-dua pihak dalam perbahasan tersebut. Maksudnya, bila kita simplify, bila kita summarize, okey, contohnya awak summarize karangan ataupun awak buat summary, ringkasan. Kita akan tolak contoh-contoh, betul? Kita tak ambil contoh. Kalau ambil pun kita ambil topik kepala contoh sahaja. Kita tak ambil data-data, statistik dan sebagainya. Kalau nak ambil boleh, tapi pastikan dia kena ringkaskan. Okey, sebab dia ada banyak lagi isu-isu yang boleh disentuh dalam penggulungan. Kenapa? Sebab penggulungan dia digulung dalam masa 4 minit sahaja. Okey, peruntukan masa selama 4 minit sahaja sebenarnya menguji kecekapan pendebat atau pembahas yang melakukan penggulungan itu. Untuk meringkaskan daripada perdebatan keseluruhan, dia hanya ambil masa 4 minit sahaja untuk merumus keseluruhan perdebatan. Maksudnya dia rumus kes dia dulu. Okay, kes kami bawa macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Berbanding dengan kes pihak di seberang sana bawa begitu, begitu, begitu. Jadi timbang tara sebenarnya kes kami lebih menjawab usul berbanding kes sana. Itu adalah konteks bagaimana penggulungan itu boleh berlangsung. Maksudnya, dia sentuh kes dia, kemudian dia sentuh kes pihak lawan, okey, rumuskan pihak lawan dan sebenarnya kes apa yang memihak. Sebenarnya kes dia lah, sasah lah kalau dia gulung, dia akan bawa kes dia lah yang menjawab. Okey. Baik, ada yang tanya, Cik Fawis nak start mana dulu? Kes saya dulu ke kes yang pihak lawan dulu? Depend. Kadang-kadang, kalaulah awak punya kes telah di-attack teruk, roboh teruk gila-gila, awak kena defend balik kes awak itu. Jadi awak akan banyak bercerita tentang kes awak. Awak akan explain
okey, kes kami sebenarnya macam ni. Tapi dia dah salah faham dan kata gini. Jadi awak boleh mulakan dengan penggulungan kes awak terlebih dahulu. Tapi ada juga kes di mana kes awak dah strong. Maksudnya kes awak tu dah jelas, orang dah faham. Jadi awak awak nak attack lagi kes mereka, jadi awak start dulu dengan rumusan kes mereka. Okey, sebenarnya nampak jelas kes mereka ini adalah lemah begini. Dah attack semua, maksudnya awak dah gulung kes dia macam ni, barulah awak sentuh kes awak. Maknanya dalam pergulungan awak menyentuh kedua-dua pihak. Iaitu awak rumus kes awak rumus kes mereka dan timbang tara sebenarnya kes mana yang benar-benar menjawab usul. Sebab itulah orang tetapkan 1 minit atau 2 minit untuk rumusan kes sendiri, lepas tu 1 minit lagi untuk rumusan kes pihak lawan dan timbang tara. Okey, timbang tara ni adalah rumusan keseluruhan apa sebenarnya. Alright. Jadi dalam aspek ini pembahagian masa yang saksama dan sekata akan mempengaruhi penyampaian sebuah penggulungan yang baik. Cik Fawis, ada orang kata 4 minit tak cukup. Macam mana nak adjust masa tu? Dia bukan tak cukup, dia perlu latihan. Okey, latihan berkala. Sebab itulah bila orang panggil turun latihan, join supaya awak boleh berlatih untuk bajet masa. Okey, berapa lama nak menggulung? Berapa lama nak nak bajet masa untuk rumus kes dan sebagainya. Jadi dalam aspek ini pentingnya awak membahagikan masa. Okey, untuk menggulung. Alright. Okey, kita lihat lagi. Ucapan penggulungan akan dimulakan oleh pihak pembangkang terlebih dahulu dan diakhiri oleh pihak kerajaan. Kadang-kadang saya kata macam ni kepada awak. Okey, pergerakan untuk pendebat dia seperti zigzag. Okey, mula-mula Perdana Menteri kerajaan. Lepas tu dia duduk, berucap, lepas tu dimulakan dengan ketua pembangkang. Okey, lepas dia berucap 7 minit, duduk, lepas tu timbalan Perdana Menteri pula bangun, berucap. Okey, cukup 7 minit dia duduk, lepas tu timbalan ketua pembangkang. So nampak macam zigzag kan? Okey, timbalan ketua pembangkang berucap. Lepas tu dia duduk, pembidas Menteri Pertahanan berucap. Lepas pembidas berucap, duduk, lepas tu Menteri ketiga di meja pihak pembangkang. Jadi nampak konsep zigzag. Tapi dalam pergulungan, bila pembidas pihak pembangkang tu dah duduk, yang bangun untuk menggulung ialah mana-mana wakil daripada pihak pembangkang. Selalunya pihak pembangkang tu sama ada yang menggulung tu pihak Perdana Menteri atau timbalan lah. Jaranglah pembidas tu duduk lepas tu bangun untuk menggulung balik. So, okay. Kenapa pihak pembangkang yang dijemput terlebih dahulu untuk menggulung? Kenapa bukan pihak kerajaan? Okey, kenapa bukan pihak kerajaan? Okey, kerana pihak pembangkang baru saja selesai mengutarakan bidasan-bidasannya. Jadi bila pembangkang dah attack, dah bidas-bidas kes-kes pihak kerajaan, jadi kes pihak kerajaan sudah tentu dah roboh ataupun dah longgar. Okey, dah goyang. Jadi ini memberi masa secukupnya untuk Perdana Menteri menyediakan penggulungan dia. Maksudnya, okey, kes aku dah longgar. Okey. So dia kena defend balik apa yang dia dah bidas yang perlu terangkan dalam penggulungan. Sebab itulah diberi kelebihan kepada pihak kerajaan untuk bersedia. Sebab itulah pihak pembangkang perlu menggulung terlebih dahulu. Okey? Okey, Muhammad Rafi'i Harin. Poin penting je lah ni Cik Fawis. Apa ni? Oh, penggulungan. Ya, kita ambil poin penting sahaja. Okey, kita ambil poin penting sahaja. Alright, untuk menggulung. Kita tak ambil keseluruhan dan kita rumus dengan menggunakan ayat kita sendiri. Izzatin Cik Faiz, maaf lambat saya dalam perjalanan pulang ke kampung. Okey, hati-hati Okey, dalam perjalanan balik. Alright. Baik, saya boleh teruskan lagi? Saya teruskan lagi. Baik, sebelum menggulung akan diberi masa 1 minit persediaan. Dalam tempoh masa 1 minit ini, perbincangan atau diskusi
perlu dilakukan bersama-sama dengan ahli-ahli pasukan yang lain. Maksudnya, sebelum awak menggulung, YDP, okey, yang memandu perdebatan, okey, Tuan Yang Berdewan dia akan kata, okey, 1 minit persediaan diberikan untuk kedua-dua pihak bersedia, okey, untuk menyediakan teks penggulungan. Maka bunyi loceng, ting, so 1 minit berjalan. Dalam 1 minit itu berlakunya diskusi antara ketiga-tiga orang tu. Okey, so masing-masing berbincang tentang isu mana nak dipilih, isu mana nak disampaikan, isu mana yang perlu diangkat. Contoh, okey, awak bincang-bincang-bincang, oh, kes ni dia tak sentuh pun. Okey, yang ni, isu ni dia janji nak tunjuk, tak tunjuk pun. Ni celahan ni bila kita tanya, dia kata janji akan jawab sekejap lagi, tak jawab pun. Jadi ini adalah kelompangan pihak lawan yang awak akan utarakan dalam penggulungan. Okey. Dan kemudian awak akan bincang juga, okey, kes awak ni dah konkret kat sini atau kes awak ni diorang tak faham kat sini. Jadi kena jelaskan balik dalam penggulungan. Atau kes awak ini okey, dah longgar sebab apa? Dah di-attack. Jadi nak kena defend balik. Alright, kemudian kita juga bincang bedasan dari perspektif lain terhadap hujah-hujah lawan. Contohnya, hujah mereka ni tak selari dengan rasional. Rasional nak cerita dalam negara. Tiba-tiba pihak sana sentuh pasal luar negara. So bercanggah dengan rasional. So bolehlah ambil untuk bidas kat situ. Ataupun bidasan seperti celahan tak dijawab. Ataupun konsep mencapah-capah. Okey, itu bidasan. Kemudian boleh bincang, okey, nak rumus secara keseluruhannya, kes mereka ni bercanggah ke tak? Kes mereka ni ada hala tuju ke tak? Kes mereka ni ada menjawab matlamat perdebatan atau tidak? Okey, jadi kita boleh rumus dan kita boleh list down. List down kesilapan. Kesilapan ni selalunya pembidas yang akan tunjuk. Okey, ni diorang tak jawab benda-benda ni. Okay, dah bidas dah pun. Tapi nampaknya kita ulang balik. Maksudnya bidasan-bidasan ni kita boleh angkat balik. Okey, ini adalah kelompangan pihak lawan yang tak ditunjuk. Jadi, adakah persediaan 1 minit itu mencukupi untuk membincangkan semua ni? Sebenarnya tidak. Sebab itulah penggulung itu boleh terdiri pada yang pertama atau kedua dalam pasukan, iaitu Perdana Menteri atau Timbalan. Samalah ketua pembangkang atau Timbalan. Sebab sewaktu mereka sedang berucap semua tu, yang menggulung dia akan buat kerja dia daripada A sampai Z, dia akan dengar je, dia akan salin. Okey, ini benda dia, ini benda dia, ini benda dia. Okey, ini tak jawab. Jadi tak semestinya bila dah habis berdebat duduk boleh tarik nafas lega, tak. Dia masih lagi kena ikuti perdebatan itu dari sampai akhir. Dia kena dengar betul-betul. Adakah hujah-hujah dia ni telah ditwist? Ditwist tau, diputar belik oleh pihak lawan. Okey, kalau putar belik awak salin. Oi, dia putar belik lah, patutnya gini-gini. Adakah hujah awak ini dipertikaikan oleh pihak lawan? Telah dirobohkan, telah digoyah. Jadi benda-benda macam ni awak kena alert supaya awak boleh senaraikan dan boleh letak dalam penggulungan. Sebenarnya hujah saya macam ni. Tapi diputar belik oleh pihak kerajaan. Itu contoh dia. Jadi daripada situ, seorang debater yang baik, dia kena bersedia. Selagi mana dia dalam gelanggang perdebatan, dia mesti peka. Okey, dia mesti peka dan alert dengan apa yang berlaku. Bukannya dah habis berucap, okey dah lega, boleh duduk. Kelentang duduk kan, macam tak ada apa-apa kan. Okey, pasal kawan nak bercakap, lantak kau lah, kau cakap lah. Dan aku dah lepas. No, dia tak akan jadi macam tu. Okey? Sebab itulah diskusi ni penting. Alright. Ada soalan lagi? Nurul Alia Nasuha. Encik Fawis, dalam perdebatan memang kena ada sindir menyindir ke? Okey, kena ada sindir menyindir ke? Sebenarnya bukan sindir menyindir, dia lebih kepada humor. Okey, humor. Bukannya sindir menyindir, sindir menyindir seperti humor. Okey, humor. Maksudnya jelas berlaku percanggahan antara Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Saya nasihatkanlah Timbalan Perdana Menteri itu lompat parti. Duduklah bersama dengan kami. Itu menyindir. Tapi dalam itu mewujudkan keadaan humor. Okay, humor. Alright, humor yang lebih kepada kesantunan. Bukannya macam menghina. Alright, okay, lebih kepada kesantunan. Maksudnya dia menusuk lah.
Alright, menusuk tu maksudnya berlapik tapi boleh menyebabkan orang terasa. Okay? Perkara yang perlu dilakukan, okay, tumpukan perhatian terhadap setiap intipati hujah. Okay, sebab itu saya kata, okay, untuk menggulung 1 minit persediaan tak cukup. Jadi memang kena fokus betul-betul apa sebenarnya yang disampaikan oleh pihak lawan dan kena pasti ada kelompangan ke tak. Okay? Kemudian kalau tengok hujah tu adakah dia kena dengan rasional. Rasional nak tengok daripada aspek ekonomi, politik, sosial. Tiba-tiba dia tunjuk aspek lain. Jadi adakah dia selari atau selaras? Kemudian susun atau atur keutamaan dalam membidas. Dalam aspek ini, okey, susun yang mana yang besar yang boleh dijadikan sebagai core ataupun sebagai satu faktor yang boleh menolak pihak lawan itu jatuh. Jadi awak susun mana yang paling besar yang boleh jadi punca kekalahan mereka. Okey? Dan kemudian ketika membuat rumusan tentang hujah pihak lawan dan hujah pasukan sendiri, elakkan daripada menyebut semula contoh-contoh atau fakta-fakta yang telah dikemukakan. Okey, contohnya awak nak cerita pasal kes yang berlaku di negara China. Berlakunya peningkatan kes daripada tahun ini ke tahun ini. Okey, berdasarkan daripada kajian dilakukan oleh sini-sini. Tak payah ulang benda tu. Okey, tak payah ulang. Okey, dalam pergulungan tak nak. Jika sekalipun ingin dinyatakan juga, perlu tunjuk kata kunci contoh atau fakta itu sahaja tanpa perlu mengulasnya lagi. Contohnya, kes yang berlaku di China, kami telah berjaya tunjukkan kes ini telah berjaya meningkatkan gini. Dan ini juga selari dengan fakta kes ini. Itu je. Tapi tak perlu ulas dengan detail. Okey, tak perlu ulas dengan detail. Cukuplah letak kata kunci topik sahaja. Okey? Baik, Muhammad Rafi'i, boleh kira macam strategi tak macam tu Cik Fawis? Macam mana? Menyindir? Boleh juga. Okay, sebab kadang-kadang dalam penggulungan dia perlu ada unsur retorik. Retorik. Kalau menyindir tu boleh dikira sebagai retorik sebab dia juga akan menunjuk satu teknik memujuk ataupun teknik menunjukkan okey kau ni memang salah macam ni. Boleh dikira sebagai strategi sebab itulah dia perlu ada teknik memujuk ataupun bujukan. Jadi dalam penggulungan perlu ada teknik memujuk. Okey. Jadi ketika menggulung kita jangan gopoh gapah atau terkejar-kejar masa ketika menggulung. Alright. Walaupun 4 minit, jangan sesekali anda mempercepatkan percakapan semata-mata nak mengejar masa. Okey, ataupun memperlahankan percakapan. Okey, semata-mata sebab masa tak cukup lagi. Jadi dalam aspek ini neutral, okey, tunjukkan bahawa anda mampu menggulung dalam masa 4 minit. Okey, tak gunalah, tak ada makna lah kalau awak mempercepatkan masa tapi awak tak faham pun apa yang awak cakap. Okey, mempercepatkan kadar ucapan. Okey, sebab masa tak cukup. So, dalam aspek ini jangan gopoh gapah atau terkejar-kejar. Kena tenang. Alright, dan dalam aspek penggulungan, dia tidak ada sesi celahan. Jadi, dia tidak ada gangguan. Bila tidak ada gangguan, kita perlu kendurkan emosi. Okey, kalau sebelum ni agak tegang, okey, kita kena tenangkan emosi kita. Okey, dalam teknik penggulungan, bangun, senyum. Okey, tenang. Dan butir bicara perlulah menarik dan memiliki nilai bujukan yang tinggi. Okey. Bila bangun saja untuk menggulung, bertemu kembali di arena penggulungan, arena yang lebih tenang. Okey. So, awak cuba tuturkan butir bicara itu dengan menarik dan satu demi satu. Okey. Dan gaya bahasa badan dan ekspresi muka tidak perlu keterlaluan. Maksudnya ketika menggulung, tunjukkanlah satu keadaan bahawa awak tenang dan kalau awak rasa sedih pun, jangan awak tunjuk ekspresi tu over. Okey, nak menangis saya dengar apa yang mereka. Tak payah macam tu. Cukuplah sedih saya pada hari ini apabila difitnah oleh pihak di seberang sana. Gunakan gaya bahasa yang boleh menunjukkan emosi tapi dikawal. Okey? Dan intonasi anda perlu dikawal dengan baik seolah-olah sedang memujuk seseorang. Tuan jadi petua harus difahami oleh mereka. Itu adalah intonasi suara.
Okey, bukannya tuan daripada dewan perlu diakui oleh mereka. So lain, monoton tu lain. Dia perlu ada sesi intonasi suara yang perlu dikawal. Tuan Yang Pertua harus diakui oleh mereka. Itu contoh. Okey, contoh ataupun inilah akibatnya apabila kita tidak mengkaji dengan mendalam. Alright, itu ialah teknik-teknik untuk memujuk. Okey, dan dalam aspek ini tumpukan perhatian kepada ekspresi wajah setiap juri. Kadang-kadang ada juri yang psycho, okey. Awak tengok muka dia pun dia buat jebeh je mulut kan, macam pun dia macam buat mengantuk ke muka menguap ke apa kan. Okey, kadang-kadang juri ni pandai juga psycho orang. Jadi pilihlah juri yang betul-betul awak rasa boleh conquer dia punya pemikiran. Kalau tak ada juga, carilah siapa-siapa yang boleh menenangkan hati awak ataupun tengoklah dinding ke apa ke. Yang penting awak boleh fokus. Okey, boleh fokus dan pamerkan sifat yang natural atau semula jadi, bukannya sifat yang dibuat-buat. Okey, contohnya nak tunjuk emosi sedih kan, tiba-tiba buat suara tersesak-sesak menangis ke apa kan, kau dah kenapa kan. So tak perlu buat macam tu. Pamerkan sifat yang neutral dan yang paling penting, tunjukkan impression of sincere ataupun tunjukkan keikhlasan. Menyuarakan sesuatu yang benar-benar lahir dari hati yang ikhlas. Maksudnya, bila bercakap tu, awak betul-betul faham apa yang awak cakap. Okey? Bukannya sekadar bercakap di atas angin. Okey? Bercakap itu betul-betul awak nak menang. Okey, tunjuk ini sebenarnya kes mereka. Sebab itulah intonasi suara itu dan juga impresif dan juga emosi itu sangat penting. Sangatlah penting. Okey? Alright, ada soalan? Tak ada Okey, saya boleh teruskan lagi. Dalam aspek memujuk ataupun menggulung, tinggallah kenyataan-kenyataan yang boleh diingati agar penggulungan awak itu orang kata ada satu keunikan. Salah satu caranya ialah ulang semula kaedah yang telah awak sebut dalam penghujahan atau konsep. Contohnya dalam hujah awak sebut tentang mekanisme ataupun statistik ataupun teknik-teknik lain. Jadi dalam aspek ini bila menggulung awak tunjuklah. Oleh itu berwaspadalah hadirin sekalian. Daripada 4,500 jumlah mangsa kemalangan ngeri itu, mungkinkah salah seorangnya daripadanya ialah adik kita, sahabat baik kita sendiri ataupun diri kita sendiri. Maksudnya, awak tunjuk statistik, kemudian awak guna emosi. Okey, adakah daripada jumlah ini mungkin salah seorangnya ialah adik kita, sahabat baik kita ataupun diri kita sendiri. Jadi ini adalah ulang semula kaedah berdasarkan statistik dan mainlah retorik. Mainlah retorik. Okey? Baik, seterusnya. Membuat rayuan terakhir. Okey? Boleh merayu. Demikianlah beruntungnya jika kita bersatu padu. Maka saya menyusun 10 jari merayu seisi dewan agar usul kita pada hari ini diterima demi kemaslahatan kita bersama. Baik. Dalam aspek ini, berhati-hati. Kalaulah awak tak biasa sebut tentang kemaslahatan ni, awak tukar terus. Okey, awak tukar terus kepada demi keharmonian kita bersama. Okey, kalau kita tak biasa jangan sebut. Alright? Demi keharmonian kita bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Okay, jadi kita boleh buat rayuan dan dalam aspek ini berhati-hati dengan pemilihan perkataan. Okay, kadang-kadang kita tak biasa menyebut kemaslahatan. Alright, mungkin tak biasa sebut, pernah dengar. Jadi tukar terus kepada demi perpaduan kita bersama, demi keharmonian kita bersama. Okey, berhati-hati ketika memilih perkataan. Baik, mengemukakan soalan. Jika kita di sini tetap tidak mahu mengubah sikap, bayangkan apakah nasib yang bakal menimpa anak kita, cucu kita, cicit kita dan seterusnya bangsa keturunan kita, bangsa Malaysia. Jadi dalam aspek ini kita guna sentimen. Okey, sentimen. Jadi ini juga boleh digunakan sebagai salah satu prospek penggulungan, iaitu ada persoalan.
Bangkitkan mood. Saya tidak pasti siapakah yang tuan-tuan dan puan-puan akan pilih bagi penggal ini. Namun bagi saya, setelah menimbangkan aspek-aspek yang telah saya kemukakan tadi, saya tetap yakin dan percaya bahawa ulang balik usaha awak tu tadi. Okey, ini adalah bangkitkan mood. Maksudnya, awak macam neutral tapi awak tetap dengan firm pendirian awak. Membuat ramalan masa hadapan. Sekiranya kita berpandukan pada mekanisme yang ditunjukkan tadi dengan betul dan sabar, saya pasti tidak akan timbul masalah. Percayalah, dalam masa 5 tahun lagi, tidak akan ada lagi keluarga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan di tanah bertuah ini. Maksudnya awak guna sentimen bahawa ada bayangan kejayaan. Okey, iaitu berdasarkan ramalan masa hadapan. Memberi cabaran. Memberi cabaran juga boleh digunakan dalam penggulungan. Kalau dahulu mereka menumpang dan merempat di sini dan kini mampu memiliki gedung-gedung mewah di ibu kota, kenapa anda sekalian tidak? Saya mahu lihat dengan mekanisme yang diunjurkan oleh kalian di seberang sana, mampu meningkatkan kebolehpasaran rakyat Malaysia bersandarkan bukti-bukti yang kukuh, bukan persepsi semata-mata. Maka dia dah cabar pihak lawan untuk tunjuk benda tu. Okey, walaupun tak sempat nak tunjuk lah sebab ini penggulungan. Tapi bila bermain dengan retorik, kita boleh buat ayat macam ni supaya juri dengar, lah, patutnya kau boleh tunjuk je bukti-bukti macam ni. Tapi yang ditunjukkan persepsi, andaian. Okey, maka kita boleh merancang penutup ucapan dengan membuat review ucapan. Boleh guna pelbagai frasa. Contohnya perkataan seperti tuntasnya secara rangkuman. Okey, tuntasnya Tuan Yang di-Pertuan Dewan atau secara rangkuman, boleh juga guna frasa maka. Lantaran itu, jelas menunjukkan. Okey, ini ialah ayat-ayat untuk membuat review ucapan. Jadi, tunjukkan permasalahan atau keperluan. Okey, contohnya, tuntasnya jelas bahawa perkara ini perlu diangkat. Okey, tunjukkanlah permasalahan ini perlu diselesaikan, perlu diangkat, perlu dibawa ke depan dan tunjukkan sumbangsaran. Okey, tunjukkan mekanisme-mekanisme yang awak sarankan dan awak cuba cipta bayangan kejayaan berdasarkan sumbangsaran tersebut. Okey, tunjukkan adanya bayangan kejayaan. Contohnya macam mana? Secara rangkumannya jelas bahawa pembinaan monorail ini mampu menjejaskan alam sekitar dan kita perlu atasinya berdasarkan mekanisme-mekanisme yang telah kami gariskan ini, merangkumi 3 aspek. Yang pertama ialah perundangan, yang kedua ialah kempen, yang ketiga ialah pendidikan. Bayangkan Tuan Yang Berdewan, anda kata ketiga-tiga mekanisme ini dijalankan. Apa yang berlaku? Saya yakin dan percaya projek ini mampu membawa negara ke arah lebih tinggi di samping boleh menjaga alam sekitar kita. Jadi tunjukkan ada masalah, ada keperluan, ada mekanisme daripada 3 aspek dan tunjuk bayangan. Maka selesai penghujahan dan juga penggulungan daripada pihak kami mohon untuk terus membangkang. Okey, habis macam tu saja. So boleh duduk. Itulah contoh. Okey, tunjukkan 3 aspek ini supaya awak boleh bawa ke depan. Okey? Alright. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ada pelajar tanya, okey, kelas lain dia tanya macam ni, Cik Fawis, boleh tak kalau antara 2 orang, seorang ni dia cakap gagap-gagap tapi konten dia bagus. Okey, konten dia bagus. Okey. Dia cakap deliver tak cantik pun, gagap, okey, tak yakin. Alright, ataupun orang kata sebagai memang kalau dengar pun orang tak nak dengar lah. Okey. Tapi konten dia betul-betul bagus. Maksudnya konten dia tu baik. Berbanding dengan seorang lagi boleh bercakap dengan baik, okey, lancar, tapi konten dia tu reka-reka je. Tak bagus pun ataupun konten dia tu tipu-tipu. Mana yang bagus? Dia tanya, mana yang Cik Fawis pilih untuk menang? Kita tanya macam tu. Bagi saya, seorang debater yang baik, dia perlu ada kedua-duanya. Dia perlu ada ilmu, dia perlu ada konten yang baik dan dia perlu deliver dengan baik. Okey? Kalaulah awak ada konten yang baik sekalipun,
okey, bahan yang bagus, tapi awak tak boleh sampaikan dengan baik, tak boleh deliver dengan baik. Tak sampai juga message konten tersebut. Jadi, sebab itulah kadang-kadang ada debater dia petikai juri. Kenapa aku kalah sedangkan aku bawa gini, bagus kot konten ni. Bagus kot fakta kes gini. Berbanding pula yang di seberang sana bawa fakta tipu tapi di sana pula boleh menang. Kena faham. Walaupun sebaik mana pun awak punya fakta kes ataupun awak punya konten, tapi kalau tak deliver dengan baik, maka dia tak sampai. Okay? Mungkinlah daripada 3 orang tu seorang je yang bagus menyampaikan dengan baik. 2 lagi tak balance. Okay, so dia tetap akan jadi kalah pasukan tu. Sebab apa? Sebab penyampaian itu tidak baik. Berbanding dengan seorang lagi debater, okay, walaupun dia punya konten tu lemah ataupun tak firm, tapi disebabkan oleh pertuturan dia jelas disampaikan dengan baik ataupun dia boleh orang kata apa touch up sikit kelompangan-kelompangan yang ada, maka itu dikira sebagai strategi. Okey, mungkin markah strategi dia tinggi sebab dalam perdebatan dia ada markah strategi atau teknik, dia ada markah bahasa, dia ada markah konten. Mungkin pasukan ni menang konten tapi performance dia tak menang. Tapi pasukan ni dia menang tapi menang daripada aspek performance. Jadi awak kena faham dalam aspek ini, seorang debater yang bagus, dia perlu ada kedua-duanya. Dia pandai berhujah, dia pandai deliver dan dia ada konten yang baik. Maksudnya dia ada bahan yang baik dan boleh disampaikan dengan baik. Sebab itu dia akan jadi seorang debater yang strong. Boleh faham? Okey, itu contoh dia. Alright. Baik, kemudian ada lagi yang tanya, Cik Fawis, apa unsur humor yang boleh diterima dalam perdebatan? Okey, apa unsur humor yang boleh diterima dan orang kata boleh jadi sharp ataupun boleh jadi macam menyindir tapi sentap dalam jiwa. Okey, contohnya ayat dia macam ni. Dalam pergulungan, Tuan Yang Pertirewan, penceritaan mereka ibarat seperti kek lapis Sarawak yang tidak jadi. Okey, kek lapis Sarawak yang tidak jadi. Cantik namun tidak sedap. Okay, nampak tak? Dia guna ayat yang macam analogi. Okay, bukanlah nak hina kek lapis Sarawak tu. Dia kata kek lapis Sarawak yang tidak jadi. Cantik namun tidak sedap. Baik, kenapa dia kata kek lapis? Sebab dia nak cerita lagi. Lapisan pertama konsep mereka bercerita tentang gini. So dia ulang balik apa yang dia cakap. Lapisan kedua, tidak ada kaitan pun dengan konsep mereka begini-begini. Lapisan ketiga, langsung bercanggah dengan gini-gini-gini. Sebab itu dia kaitkan dengan kek lapis Sarawak. Okay, faham? Jadi dalam aspek ini, dia menggunakan unsur humor. Iaitu kek lapis Sarawak yang tidak jadi. Cantik tapi tidak sedap. Itu contoh. Okay, contoh dia guna. Alright. Boleh jadi pasukan itu dari Sarawak. Iaitu mungkin dari Unimas. So dia guna analogi sebegitu. Dan kalau nak guna analogi, perumpamaan itu, make sure dia ada kaitan. Bukannya sindir menyindir begitu sahaja. Okay, tapi kalau boleh, dia ada kaitan. Okay, lapisan pertama. Okay, konsep dia gini. Lapisan kedua. Lapisan ketiga. Jadi sebab itu dia kaitkan dengan kek lapis. Alright. Dia bukan nak menghina kek lapis Sarawak tu tak sedap. Dia cuma cakap kek lapis Sarawak yang tak jadi. Cantik tapi tak sedap. Okay, memanglah kek lapis apa-apa pun kalau tak jadi memang tak sedap. Okay, itu contoh. Okay, adalah menggunakan retorik. Tapi dari aspek analogi. Ada juga dia kata, okay, saya, okay, ataupun contohnya seperti kita lihat daripada hujah yang disampaikan oleh bunga yang menyeramkan di seberang sana. Okey, bunga yang menyeramkan. Bunga tu dah cantik dah. Tiba-tiba menyeramkan. Okey, so itu adalah satu orang kata apa sindir menyindir tapi dalam bentuk humor. Okey. Jadi dalam aspek ini kita kena orang kata apa? Boleh nak guna menyindir tapi kena pandai cari apa orang kata apa? Frasa yang sesuai. Okey.